أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ورتل القرآن ترتيلا. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita bertemu kembali di dalam pertemuan syarah matan Tuhfatul Atfal menggunakan kitab Nurul Jamal, yang mana seperti mana yang kita paparkan di sini merupakan nuskhah atau bahagian daripada kitab Nurul Jamal, syarah kepada matan Tuhfatul Atfal, yang mana dikarang oleh Tuhfatul Atfal ni dihasilkan oleh Syekh Sulaiman bin Husin Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lepas kita dah berhenti pada perbahasan tentang izhar kan. Tentang izhar kita ambil contoh tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Kita ambil contoh. Kita dah baca dah tentang izhar ni kan. Dan kita akan sambung pada contoh ni kan. Cuma kita baca balik takrif lah supaya kita tak lupa. Izhar, yang dimaksudkan dengan izhar ialah pada bahasa, pada lughah ialah jelas, nyata, dan pada istilah mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya tanpa dengung. Jadi ni kita nak kena faham ni kita nak kena faham ni bahawa dia mengeluarkan huruf daripada makhraj dan tak ada dengung dekat dia ketika menuturkan izhar. Kita tengok contoh yang mana yang dikemukakan di sini pada muka surat 36 kan. 36 bah. 39 tak maaf. Dan saya memohon maaf untuk pertemuan hari Selasa minggu lepas. Saya terlupa sungguh. Jadi saya minta maaf. Jadi saya tak buat benda tu. Ada sebahagian Tuan Haji Arahin tanya, kata, Ustaz buat tak? Saya takut saya terlepas. Dia kata dia takut dia terlepas. Terlepas ikut. Rupanya saya yang terlepas, saya tak buat. Tak buat online ni. Okey, baik. Kita tengok di sini contoh-contoh seperti biasa. Contoh di dalam kitab tajwid biasanya dia akan bagi 3 contoh. Contoh nun mati dalam 1 kalimah, nun mati dalam 2 kalimah, dan juga tanwin dalam 2 kalimah. Tanwin mesti 2 lah, pasal tanwin duduk hujung. Tanwin tak boleh duduk tengah. Nun mati boleh duduk hujung, boleh duduk tengah. Sebab tu dia boleh ada dalam 1 kalimah. Contohnya wayan auna. Di sini dia baca wayan auna. Baca izhar, iaitu kena pada makrah wayan. Maknanya lidah naik kena dengan langit-langit depan. Wayan auna. Nampak? Lidah kena dengan hujung lidah kena dengan langit-langit depan. Itu kata kena pada makrah tu. Dan tak boleh dengung. Tak boleh wayan auna kita pi tekat lidah kena makhraj tapi kita pi dengung. Wayan auna. Tak boleh. Itu bukan izhar. Izhar tak boleh dengung, tanpa dengung. Yang dimasukkan dengung sini ialah dengung 2 harakat. Nanti dalam pembahasan wajib gunah kita akan dapati, kita akan bahaskan tentang yang mana nun ini tak kira nun mati, nun barih, nun bertemu dengan huruf apa sekalipun, bahkan huruf izhar ada gunah. Tapi gunah dia bukanlah kadar 2 harakat. Gunah dia ialah gunah 1 harakat. Nanti kita akan tengok benda tu. Di sini kita untuk senang kita kata izhar ni tak ada gunah. Tapi kalau nak ikut izhar pun ada gunah. Tapi kita kata dulu supaya tak celaru. Izhar jangan gunah, jangan dengung. Man amana, nampak? Man amana. Jangan lama sangat berhenti, lagi jadi saktah. Man amana tu saktah pula. Kita nak izhar lah. Yang tu bacaan terus kena pada makhraj tanpa dengung. Wa jannatin alfafa. Nampak? Tin tu disebut dengan kena pada makhraj. Makhraj dia tak mana? Sama macam makhraj nun mati, tanwin. Pasal tanwin pun tu kita dah baca dah bahawa tanwin merupakan nun mati tambahan. Berbeza dengan nun mati ialah nun asli.
Wa jannatin alfafatin. Nun maknanya nun apa, lidah, hujung lidah kena dengan langit-langit depan. Langit-langit depan tu maknanya langit depan ni yang belah depan lah. Yang belah depan kan. Ni mulut kita contoh. Lidah kena sini. Ni nak masuk gigi ni. Contoh kata kuku ni gigi lah, dia kena depan ni. Anna, nampak? Anna. Tu situ makhraj nun. Minha manhajara jurufin harin. Kalau tak belaga, maknanya tak kena izhar lah. Jurufin harin. Tak belaga lidah dengan langit-langit. Maka kita tidak melakukan izhar dengan cara tepat. An'amta. An'amta. Min ilmin. Haqiqun ala. Begitulah seterusnya. Okey, baik. Faedah, kita baca faedah. Setengah ilmu ulama menghimpunkan huruf-huruf izhar di dalam majmu'ah akhin kha'ahu. Ini huruf izhar akhin kha'ahu. Setengah kitab-kitab tajwid ada bila beritahu tentang huruf izhar mesti dia akan kata akhin kha'ahu. Huruf dia ada 6 ialah akhin kha'ahu. Ni 6 ni. Atau huruf awal setiap kalimah, iaitu akhiha ka'ilman hadhihi ghairu khasir. Yang mana yang ni dia Allahumma salli alaihi huruf awal saja. Huruf awal bagi setiap kalimah itu. Huruf awal itu makna huruf awal apa? Ni akhi, alif atau hamzah bukan alif, hamzah. Ha bulat. Ilman, ain. Ni ha kecil atau ha pedah. Hazihi. Ghairu, huruf ghain. Khasir, kha. Ni 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akhiha ka'ilman hazihi ghairu khasir. Ada makna dia. Akhi, wahai saudaraku. Ha ka'ilman. Ambillah atau inilah ilmu. Hazihi, siapa yang mendapatkan ilmu, ghairu khasir, dia tak akan rugi. Dia beritahu ni. Akhiha ka'ilman hazihi ghairu khasir. Bukan hazihi dengan ha bulat tu. Hazihi tu orang yang mendapatkan ilmu tak akan rugi. Dapat ilmu. Orang yang dapat ilmu tak kira dengan jalan mana sekali pun. Maknanya dengan cara online dia pergi menadah di masjid, atau dengan dia pergi rumah guru, atau dia ikut mana-mana pengajian, atau dia baca buku sekali pun. Dia baca buku dapat ilmu tu pun dia kira sebagai ilmu. Cuma kita nak pastikan adakah kefahaman kita tu betul seperti mana kefahaman yang diturunkan kepada kita daripada pengarang atau daripada ulama-ulama tu. Kita kena talaqi tu. Supaya kita baca tu, kita tak baca ikut faham nafsu kita. Pasal boleh jadi kita baca tu kita faham kot lain, sedangkan maksud ulama atau maksud pengarang kitab adalah lain. Okey, baik. Tapi baca sendiri boleh dapat ilmu. Pasal selalunya benda-benda mudah ni, macam ilmu tajwid yang mudah-mudah ni, kita boleh baca sendiri. Manakala Imam Syatibi rahimahullah ta'ala yang wafat pada 590 Hijrah menghimpunkan di dalam ala haja hukman amma khalihi ghufila. Imam Syatibi dia himpunkan ala haja hukmun amma khalihi ghufila. Ni semua huruf izhar. Huruf izhar huruf awal Hamzah, ha, hamzah, ha, ain, kha, hamzah. Ni ikut turutan macam mana matan Tuhfatul Atfal pun dia ikut turutan Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Kan matan kita ni yang duduk atas ni. Matan kita yang duduk atas ni. Ikut susunan halqi daripada orang kata Allahumma salli alaihi wasallam aqsal halqi, wastul halqi dan juga adnal halqi duduk atas. Ni dia ikut ni. Ala haja hukmun amma khalihi ghufila. Dan guru kami Syekh Abdul Azim Sya'ban dah meninggal dah rahimahullah. Ni sebelum ni dia hidup lagi. Dia dah meninggal dah. Baru-baru ni meninggal. Menghimpunkan dalam kitab dia kata inna hadza ilmun fi qalbi habibih wa tarikuhu ghairu rabihin wa khasirun abid. Sesungguhnya ilmu di dalam hati pencintanya. Ilmu hanya ada bagi orang yang cinta ilmu boleh dia akan dia dengar ilmu tu akan masuk dalam hati. Orang cinta ilmu
Kalau orang tak cinta ilmu ni, bolehlah dengar ilmu berapa kali, tapi tak melekat. Orang kata tak melekat dalam hati. Tanya balik, tak tahulah. Pasal apa? Dia kurang mendalami atau mencintai ilmu. Sebab tu penting untuk kita cinta kepada ilmu, barulah ilmu boleh melekat. Wa tarikuhu ghairu rabih wa khasirun akid. Orang yang meninggalkan ilmu ni ghairu rabih, takkan untung. Wa khasirun akid, dan kerugian itu adalah pasti. Syekh Abdul Azim Sya'ban dia kata dalam ni adalah huruf-huruf izhar. Tapi masalah dia campur. Dia kata ni hamzah ada inna, hadhihi huruf ha, ain, lepas tu fi qalbi habibi tak ada, lepas tu ha ni, ghai, ghin, lepas tu kha wa khasirun akid. Jadi ni orang kata apa yang dibuat oleh Syekh Abdul Azim ni adalah satu benda yang baik, cuma dia tidak menepati lah. Dia boleh mengelirukan. Tak apalah, kita raih guru yang kita mengaji dengan dia, dan dia pesan supaya benda ini disebarkan. Jadi saya sebarkan di dalam penulisan ini, insyaAllah, dengan izin Allah SWT. Cuma dia orang kata orang keliru, mana huruf izhar ni, takkan fa huruf izhar, qaf huruf izhar, jadi orang keliru. Tapi nasihat dia ada nasihat yang bagus. Walau bagaimanapun, walaupun dari segi susunan atau di dalam mempamerkan huruf izhar tu adalah dalam bentuk yang orang boleh keliru, tetapi kata nasihat itu adalah satu kata nasihat yang cukup bermanfaat. Hukum ini dinamakan juga dengan nama hukum izhar halqi. Selain pada kita panggil izhar, kadang-kadang ada orang panggil izhar halqi. Bagi membezakan dengan izhar mutlak, ada satu lagi izhar mutlak, nanti akan sampai. Al-mudhab meletakkan alamat sukun pada nun mati dan dibaca dengan izhar, iaitu mana buh tanda sukun tu, atau dipanggil sebagai ra'sul kha. Tanda sukun ni dikenali juga dengan nama ra'sul kha, kepala kha. Dia kha tu ambil pada perkataan khafif, kerana sukun ini ringan, meringankan bacaan. Mana ringan lah. Kalau kita sebut terus, contoh, kalau kita sebut terus, maka akan jadi berat. Kalau baris terus, kalau ada huruf kalimah tu baris berturut-turut, maka dia akan memberatkan lidah kita untuk menyebut. Memberatkan lidah kita sebut. Contohnya, kalau huruf kalimah yang Allahumma salli ala Muhammad, yang baris berturut-turut panjang sangat, maka akan berlaku ikhtilas padanya. Kita nak kata apa, kalimah apa yang ni, contohnya khalaqakum. Contohnya kalau khalaqakum tu beratlah sikit. Tapi ada kalimah yang panjang lagi, ada baris banyak lagi. Jadi khalaqakum tu kalau kita tak sebut betul-betul, dia akan jadi ikhtilas, kerana kita nak buat khalaqakum, dia nak berdiri tu. Khalaqakum lagi ringan. Contoh kita kata, nak beritahu kita sukun tu ringan, khalaqakum dengan khalqakum ringan je. Khalqakum kita boleh rehat antara tu. Sebab tu kalau orang taranum, dekat mana sukun tu, kadang-kadang waktu tu dia curi nafas. Tanya geng-geng taranum Ana dapat maklumat gitu lah. Tapi mungkin yang tak curi nafas apa. Tapi kalau paling tidak, kalau dia nak buat persembahan, nak tunjuk kata nafas panjang, waktu tu dia curi nafas dekat sukun lah. Pasal waktu sukun tu waktu rehat, waktu khafif, waktu ringan. Man amana billah, dia buat gitu. Tu. Okey, baik. Siapa nak tikai tak tahulah kan, kita saja sebutlah pasal benda ni kita dapat tahu. Tahu cara-cara untuk nak baca taranum nafas panjang. Teknik lah, tu cara teknik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi apa, izhar dia buh nun mati atau ra'sul kha. Hukum lain tak buh. Contohnya min nurin, idgham ma'runah tak buh nun mati, tak buh ra'sul kha tu. Man jaa tak buh ra'sul kha. Sini ikhfa, jadi tak buh lah sukun, tanda sukun, atau dikenali juga dengan nama ra'sul kha, kepala kha. Manakala pada tanwin izhar pula diletakkan dengan cara tarkib. Tarkib ni satu istilah untuk tanwin yang diletakkan sama. Sama itu. Tu untuk izhar. Hukum izhar selalunya tanwin tu tanwin yang sama. Tanwin yang sama, selari. Contohnya afu ni, afuwan ghafura. Sebab tanwin jumpa dengan ghin, jadi tanwin dia tarkib, dipanggil sebagai tarkib. Tadi kita kata sukun, nama dia ra'sul kha. Ini tanwin pula, nama tanwin lah, tanwin tarkib. Nanti kita akan bertemu dengan tanwin yang orang kata lari sikit ni. Tanwin yang lari,
tanwin yang tak sama dipanggil sebagai tanwin itbaq. Tu dia sebutlah sebelah belakang tu. Tak perasan baru nak contoh. Dan itbaq pada yang lainnya, izhar dia akan pakai tanwin tarkib, tanwin yang sama, fuwan tu. Manakala selain daripada izhar akan gunakan itbaq. Contohnya syai'in qadir. Lepas tu kita jumpa bukan huruf alqi, bukan huruf izhar. Huruf alqi, huruf izhar sama kan. Huruf alqi tu huruf yang halqum, huruf izhar tu juga. Alamat iqlab akan datang pada babnya. Alamat iqlab nanti dia akan bentangkan yang mana tanda iqlab, tanwin iqlab lain pula. Tanwin iqlab dia akan ada mim kecil. Tu nanti akan datang pada bab iqlab insya-Allah taala. Seterusnya kita masuk izhar idgham pula. Izhar selesai. Imam Jazari, Imam Sulaiman Jamzuri rahimahullah taala berkata, "Wasani idghamun bi sittatin atat fi yamuluna 'indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin bi yanmu 'ulima illa idza kana bi kalimatin fala tudghim ka dunya summa sinwanin tala wasani idghamun bi ghairi ghunnah fil lami warra summa karrirannah." Tu kita dia punya lagu dah. Lama tak baca. Saya sendiri pun lama juga tak baca ni. Dan mungkin ada di antara yang mendengar ni yang pernah mendapatkan ijazah dan membaca dengan lagu yang serupa dan lama tak ulang balik, tak merujuk kan. Dia dengar balik lagu tu, baca syok kan. Dia ada lagu-lagu rentak-rentak gitu. Doktor yang di sekolah tadika kan. Sekolah tadika kan nyanyi sama-sama macam tu kan. Nyanyi ABC lah, nyanyi alif bata. Okey, baik. Alhamdulillah. Saja selingan. Imam Jamzuri kata apa ni? Syekh Sulaiman Jamzuri kata, dan yang kedua adalah idgham pada 6 huruf dihimpunkan bisittatin atat. Ada kita idgham ni ada 6. Tak pecah lagi, semua kali 6. Fi yarmuluna indahum qasabatat. Huruf dia ialah yarmulun. Ya ra mim lam waw nun, yarmulun. Ya nun tampuk dengan lam ra lah, yarmulun. Qad sabatat, telah sabit di sisi ahli mereka, ahli adab ni adalah ahli ilmu ulama tajwid lah. Ulama tajwid atau ulama Quran dipanggil juga dengan nama ahli adab. Ahli adab atau ulama qiraat lah. Ulama qiraat, ulama tajwid biasanya selalunya itu orang yang alim tajwid ni tak akan kemah dia punya ilmu, melainkan dia akan ambil qiraat sekali. Bahawa maknanya dia tu orang yang memang betul-betul dalam bidang Al-Quran. Maknanya tak cukup tajwid saja, kena mengaji qiraat juga. Jadi saya pesan kepada guru tajwid yang ada di luar sana, kalau nak kemah lagi pengajian orang kata ilmu tajwid, kena ambil juga faedah dan juga pengalaman mengenai ilmu qiraat, mengaji sikit-sikit ilmu qiraat. Pasal ada juga benda-benda yang qiraat ni atau benda tajwid ni ada hubung kait dengan qiraat yang mana perlu diketahui oleh terutamanya guru-guru tajwid. Kalau kita takat nak baca, kita takat nak tahu tajwid saja tak apa kan. Tapi kalau kita nak tahu tajwid lebih mendalam, kita kena mengaji qiraat. Di situ kita akan dapat banyak faedah, faedah tajwid juga. Kita bukan nak mengaji qiraat tu nak bagi teror qiraat, tapi kita mengaji qiraat supaya kita dapat memperkemaskan ilmu tajwid. Itu maksud saya. Lakinnaha qismun yudghama, akan tetapi ianya terdapat 2 jenis. Jenis yang pertama idgham fihi bi ghunnatin biyan mu'lima. Yang pertama idgham padanya dengan ghunnah. Dia kata qismun yudghama fihi bi ghunnatin. Iaitu pertamanya bahagian yang idgham fihi bi ghunnah, yang mana ada dengung. Diketahui dengan yanmu, huruf dia ni, maknanya diketahui dia tu idgham ma'al ghunnah atau idgham bi ghunnah tu apabila nun mati tanwin bertemu dengan yanmu, yawaminun yanmu. Syekh Sulaiman Jamzuri dia himpunkan dalam bentuk yanmu. Illa idza kana bi kalimatin, kecuali jika pertemuan nun mati bertemu dengan huruf yanmu dalam satu kalimah. Fala tudghim, maka janganlah diidghamkan. Jadi kot tu pula, nanti kita akan tengok syarahannya. Kalau nun mati tanwin jumpa dengan yanmu, namanya idgham ma'al ghunnah. Tapi kalau nun mati bertemu dengan yanmu dalam satu kalimah, dia bukan idgham. Fala tudghim. Syekh Jamzuri kata gitu. Kalau dalam 2 kalimah, dia idgham ma'al ghunnah. Nanti kita akan tengok contoh. Contohnya apa? Dunia, contoh ni dia beritahu dah ni. Kita pun maklum Ke dunia, contohnya dunia nun mati bertemu dengan ya.
Kalau nak ikut idgham ma'lunah, tetapi sini bukan idgham ma'lunah, ini berah izhar mutlaq. Sinwan. Okey, baik. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Yang kedua pula, bahagian yang kedua pula idgham bi ghairi gunnah, idgham bila gunnah. Fil lam wa ra thumma karirana, iaitu pada huruf lam dan ra yang dibaca dengan sifat takrir. Ra tu ada sifat takrir. Okey, baik. Catatan tentang idgham. Yang mana idgham secara keseluruhannya ada 6 huruf, pecah dua, ma'al gunnah, yanmu, dan bila gunnah, lam dan juga ra. Idgham maknanya pada lughah memasukkan. Maksudnya memasukkan. Pada istilah lain, memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, menjadikan kedua-duanya satu huruf yang bertasydid. Habis. Itu takat tu lah. Makna istilah. Maknanya memasukkan huruf pertama, sama ada huruf pertama tu nun mati atau nun mati dalam tanwin tu, dimasukkan ke dalam huruf selepas dia. Maka itu dinamakan idgham. Dan seolah-olah menjadikan satu huruf yang bertasydid. Jadi huruf yang pertama tu huruf nun hilang dah. Huruf nun akan hilang. Mir rabbihim jadi mir. Tak bunyi min rabbihim, nun dah tak bunyi dah. Bunyi mir terus. Mim lompat pi ra. Nun hilang. Nun pi mana? Nun masuk dalam ra bertasydid. Asalnya ra tak ada tasydid, tapi bila dah berlaku kemasukan maka ditasydid dengan ra. Seolah-olah ada satu huruf saja yang bertasydid. Sebab tu dia dah menjadikan kedua-duanya. Nampak ni? Tengok lain, baca lain, kita baca idgham. Memasukkan huruf pertama, iaitu huruf nun lah. Atau nun dalam tanwin. Bukan tanwin tu sendiri, nun dalam tanwin tu. Ke dalam huruf yang kedua. Huruf kedua tu huruf yang mulun lah. Huruf yang mulun. Menjadikan kedua-duanya satu huruf yang bertasydid. Jadi seolah-olah bunyi huruf yang kedua saja yang macam bertasydid. Cuma nanti kita ada yang boleh tasydid dan ada yang tak boleh tasydid. Tasydid ni sabdu lah, syadah. Ada perbahasan ni. Jika kemasukannya sempurna, maka dinamakan idgham kamil. Dia baca sini, nampak? Kalau kemasukannya sempurna, maka namanya idgham kamil. Jadi iaitu menghilangkan huruf pertama dan makhraj dan semua sifat. Hilang habis. Makhraj hilang, sifat pun hilang. Huruf pertama. Dan jika kemasukannya kurang sempurna, dinamakan idgham naqis. Jadi kesimpulannya idgham pula bukan saja idgham ni pecah dua, idgham ma'al gunnah dengan bila gunnah tu daripada sudut dengung. Ada daripada satu sudut lagi, ialah daripada sudut Allahumma salli ala Muhammad, kita panggil apa? Daripada sudut kemasukan. Daripada sudut kemasukan pula, maka ada dua, iaitu kemasukan yang sempurna dan kemasukan yang kurang sempurna. Kemasukan yang kurang sempurna, itu dinamakan idgham naqis. Kemasukan yang sempurna itu dinamakan idgham kamil. Okey, baik. Sambung kita. Idgham kamil, kemasukan yang sempurna. Yang kata sempurna tu, yang mana? Menghilangkan sifat dan juga makhraj. Macam mana? Macam mir rabbihim tadi. Mir rabbihim, hilang sifat dan juga hilang juga makhraj. Hilang sifat dan juga makhraj. Allahumma salli ala Muhammad. Saya rasa saya ada satu benda yang saya nak kongsikan kat sini. A'udzu billahi syaitanir rajim. Tengok saya. Okey, baik.
Ni nampak tak? Di sini saya rasa kita tutup ni dia. Apa tidak dia tak nampak. Ni kita nampak ni idgham ni. Ni cerita idgham. Dia nampak kat mana pula ni? Set. Allah SWT. Betul tu. Ni kan. Nampak dia punya ni. Allah SWT. Ni idgham. Dia nampak. Ni yang pernah saya buat slide untuk apa cerita tentang ni. Matan tu. Idgham makna yang masukkan nanti dia beritahu ni wasan idgham bi sittatin atat fi yamunun indahum qad sabatat. Idgham ada dua. Idgham ada dua daripada sudut kemasukan. Daripada sudut gunnah dengung daripada sudut kemasukan ada dua, idgham kamil dan juga idgham naqis. Daripada sudut yang satu lagi, sudut dengung atau sudut gunnah, ada idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah. Jadi huruf dia pun lain. Huruf dia lain. Kalau idgham kamil, huruf dia apa? Ramlan. Ramlan, namlan nama orang. Idgham naqis, huruf dia apa? Huruf U. U nama ikan. Nama orang, nama ikan. Macam-macam lah nama. Macam main pula kan. Jadi tak apa lah. Manakala memang birunah ialah yanmu dan juga rol. Ni yang mana kita tahu lah. Tu di sudut dengung. Yang kata kemasukan ni ikut mana? Yang kata kemasukan ni belakang ni kata apa? Bukan ya. Yang kata kemasukan ni Allah SWT, dia akan menghilangkan makhraj nun dan juga sifat nun ketika mana nun bertemu dengan ra. Min rabbihim, mir rabbihim, nun hilang, maknanya makhraj nun tak ada. Makhraj nun tak ada maknanya lidah tak melekat dekat langit-langit depan macam mana lidah melekat waktu izhar. Waktu izhar kan min, contohnya man mana kan kita lekat kan lidah. Ni lidah tak melekat dah kat situ untuk nun, sebaliknya lidah melekat untuk ra. Mir rabbihim, nampak? Atau tu nun dengan ra tu makhraj nak dekat, mungkin tak apa nak dapat beza, kita ambil lam lah. Lam pun dekat juga tu. Atau kita ambil mim lah. Contohnya nun mati bertemu dengan mim. Mim ma'in. Mim ma'in mahin. Apa yang berlaku pada ketika mana nun mati bertemu dengan mim? Idgham al-gunah. Idgham kamil. Kita nak cerita idgham kamil ni. Kita bukan nak cerita dengung, kita nak cerita kemasukan sempurna. Yang mana nun akan hilang makhraj dan juga sifat. Yang mana nun tu kita akan sebut mim. Lidah terangkat tak waktu tu? Tak terangkat. Mim ma'in, tak terangkat. Dia yang berlaku hanyalah mim yang pertama, kita tutup mulut untuk mim yang pertama. Yang kedua kita mim, kita tutup mulut pula untuk yang kedua. Mim, nampak? Mim. Yang pertama tu kita tutup, buka, lepas tu tutup pula yang kedua tu untuk mim yang kedua. Jadi mana nun? Nun tak ada. Makhraj pun tak ada, sifat pun tak ada. Itulah yang dinamakan idgham kamil. Kemasukan yang sempurna. Begitu juga berlaku pada ra, nun dan juga lam. Ramlan ni. Idgham kamil. Manakala idgham naqis pula, yakni masih berbaki sifat nun dekat dia. Masih berbaki sifat nun dekat dia. Contohnya apa? Contoh may yaqulu, nun mati bertemu dengan ya. Idgham naqis di situ. Dengung tu sepasal lah. Dengung tu kita tak usah bincang lah. Pasal tu kita maklum lah. Ni kita nak cerita idgham naqis. May yaqulu, dia ada idgham naqis. Idgham naqis pasal apa? Pasal masih ada sifat nun dekat dia. Walaupun Allahumma salli ala Muhammad, kita kata apa? Masih ada sifat nun dekat dia. Walaupun telah berlaku kemasukan. Dah berlaku kemasukan dah. Tetapi nun masih disebut. Iaitu dengung tu lah. Yang kata nun masih disebut ialah dengung. Pasal ya mana ada dengung? Ya tak ada dengung. Yang ada dengung ialah nun. Huruf nun dengan mim saja yang ada dengung. Ada sifat gunnah. Manakala ya lain pada mim dan nun, ya tak ada dengung. Jadi yang kita pergi dengung tu, kita dengung kat mana?
Man yaqulu. Kita mim kot ustaz. Dah mim tu tak kira lah. Mim tu duk awal lagi. Man kan. Ma tu kita nun tu. Antara nun dengan ya tu. Dengung tu mai mana? Dengung tu mai pada nun lah. Maknanya masih berbaki saki-baki nun ketika menyebut antara nun dengan ya tu. Man yaqulu. Sebab itu dia dinamakan sebagai idgham naqis. Kemasukan yang kurang sempurna. Tidak menghilangkan makhraj dan sifat nun itu sendiri. Begitu juga waw. Ketika mana nun mati bertemu dengan waw. Nun mati bertemu dengan waw. Contohnya apa? Miwalin. Dengung. Miwalin. Situ idgham naqis. Habis itu dia kata nun mati bertemu dengan nun. Bukan duk dengung lah. Nun mati bertemu dengan nun. Pasal apa tak jadi naqis nun mati bertemu dengan nun? Oh, tanya pula kan. Nun mati bertemu dengan nun, pasal apa tak dengung? Ni nun mati bertemu dengan nun, pasal apa tak dengung? Dengung pasal apa tak idgham naqis? Jadi timbul persoalan di situ. Yang kita dengung tu, kita dengung pada nun yang kedua. Jadi sebab tu dia tak memerlukan nun yang pertama. Contohnya, min nisa'in. Min nisa'in asa. Min nisa. Kita dengung tu, kita dengung nun yang kedua. Jadi nun yang pertama tu telah hilang keseluruhannya. Begitu juga nun mati bertemu dengan mim. Nun mati. Tadi mim ma'in tadi ni. Allah SWT silat. Mim walin. Contohnya mim ma'in kan. Mim ma'in yang kita dengung tu ialah pada mim. Mim ma'in. Maknanya idgham kamil lah. Nun hilang. Nun hilang. Yang bunyi dengung tu ialah dengung pada mim. Pasal yang ada dengung hanya mim dan nun. Okey, baik. Nampak tak? Siapa yang tak faham lagi, kita boleh buka sesi soal jawab kot lah. Untuk perbahasan ni. Saya rasa semua jelas kot. Tak ada masalah. Atau boleh tanya dalam komen lagi saya baca. Allahumma salli alaihi wasallam. Ni dia sudut kemasukan. Dengan kata lain, cerita tentang idgham ni, kalau nak ikut nama panjang dia, kita boleh bagi ada 3 nama. Ada 3 nama. Ada idgham kamil ma'al gunnah dan idgham kamil bila gunnah. Dan juga ada satu lagi idgham naqis ma'al gunnah. Naqis bila gunnah tak ada. Idgham kamil ma'al gunnah dah. Idgham kamil ma'al gunnah. Apa dia huruf dia? Tengok ni, kamil lepas tu ma'al gunnah. Huruf dia apa? Nun dengan mim. Nun dengan mim lah. Idgham kamil ma'al gunnah. Kalau idgham kamil bila gunnah, kamil bila gunnah ra dengan lam. Dia kamil tapi tak dengung. Kalau kamil ma'al gunnah, kamil tapi dengung. Kamil ma'al gunnah. Yang satu lagi naqis ma'al gunnah. Naqis bi gunnah atau ma'al gunnah. Pasal naqis habis waw ya habis tak ada. Dekat bila gunnah mana ada huruf lain lah. Okey, nampak? Tu orang kata sedikit sebanyak mengenai ni lah. Mengenai ni. Okey, berbalik kepada pembahasan kita tadi ni. Allahumma salli alaihi wasallam. Ni cerita tentang idgham kamil dan juga idgham naqis yang tadi. Okey, baik. Jelas. Ada siapa-siapa? Ada siapa-siapa nak tanya aku lah ni, kok online ni. Kok ada siapa-siapa nak tanya? Tak nak tanya. Tak ada soalan, saya saja buka kan. Okey, baik. Kita sambung sikit lagi. Allahumma salli alaihi wasallam. Seterusnya contoh dan idgham dari sudut gunnah terbagi 2. Tadi kita dah beritahu lah. Ada idgham dari sudut kemasukan, ada 2, kamil dan juga naqis. Kamil dan juga naqis. Dari sudut gunnah ada 2 pula, iaitu ma'al gunnah dan juga bila gunnah. Ini senang lah, tak ada masalah. Semua pekat maklum lah bahawa yang ma'al gunnah tu dan syarat dia mesti 2 kan, iaitu berserta dengung. Kita baca sikit. Idgham bi gunnah iaitu satu berserta dengung. Dengung itu adalah suatu bunyi yang sedap didengar yang keluar daripada rongga hidung tanpa beramal pada lidah. Ni kita urai sikit. Yang kata dengung ni apa? Dengung ni ialah suara sedap. Memang takrif dia begitu. Sebab tu kalau kita tengok setengah-setengah negara Arab belah Khalis tu, dia baca Quran suka bunyi sengau.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia rasa sedap. Benda tu bukan nak larang, memang benda bukan nak larang, tapi dia rasa sedap tu dia buat. Sedangkan itu adalah merupakan kesalahan di dalam pembacaan Quran. Salah. Yang kena dengung ni dua huruf mim tak pun nun ya. Lain pada tu tak ada dengung. Yang lain pada tu tak ada dengung. Dengung tu yang suara hidung yang kata dengung tu dengung tu suara hidung. Maknanya angin keluar ke hidung. Kalau kita bercakap selain pada huruf mim dengan nun, tak keluar ke hidung. Kita ambil kalimah apa yang tak ada mim dengan nun. Allahumma salli alaihi wasallam. Iyyaka. Ni selalu kita ada buat contoh yang ni. Iyyaka, kalimah iyyaka dalam surah Al-Fatihah kan. Iyyaka ada mim dengan nun tak nak. Tutup hidung. Iyyaka, tak ada masalah. Pasal iyyaka tak ada huruf mim, tak ada huruf nun, yang mana tidak memerlukan rongga hidung di dalam menyebut huruf tu. Hamzah, ya, alif, ka. Tak ada huruf mim, tak ada huruf nun. Jadi tak guna hidung. Yang memang tu yang sebetulnya tak guna hidung. Kalau kita guna hidung salah. Cuba sebut nasta'in lah. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Bila kata iyyaka nasta'in mai kat nas tu dia orang kata bergetar hidung pasal apa? Ada suara hidung yang nak keluar yang kita halang. Itu menunjukkan bahawa nun itu memerlukan suara hidung untuk menuturkannya. Hanya mim dengan nun je. Okey, baik. Itu nanti kita akan bahas secara dalam lagi pada wajibul gunah nanti. Tanpa beramal pada lidah. Jadi dengung suara hidung tak beramal lidah. Tetapi ketika nak sebut nun tu kena amal dua. Lidah kena naik, hidung pun keluar suara. Hidung pun keluar angin daripada hidung, maka baru terhasil nun yang fasih. Kadar gunah 2 rakaat. Huruf dia yanmu. Ni pun semua kita tahu. Jadi yang idgham al-gunah ni hanya yang 2 kalimah saja. Tu nampak. Kita baca sini bawah dia kata. Tetapi hanya contoh jenis 2 kalimah saja yang diidghamkan. Manakala yang dalam satu kalimah nun mati bertemu dengan ya wa mim nun. Dalam satu kalimah sebenarnya bukan ya mim nun, ya dengan waw ya ada kan. Dinamakan izhar mutlak. Hanya ya dengan waw nun mati bertemu dengan ya satu kalimah, nun mati bertemu dengan ya satu kalimah bunyian. Nun mati bertemu dengan waw, sinwan dan qinwan. Nun mati bertemu dengan nun dan satu kalimah tak ada. Pasal dia selalunya dia akan busyadah tu atau nun mati bertemu dengan mim dan satu kalimah pun tak ada secara tulisan asing. Okey, baik. Jadi yang izhar mutlak hanya ni ada 4 ni. Okey, baik. Tetapi habis contoh tu. Okey, jelaslah. Lepas tu idgham bila gunah lah. Idgham bila gunah atau idgham bila gunah, iaitu lam dengan ra. Tak ada contoh dalam satu kalimah lam dengan ra. Hanya contoh 2 kalimah saja. Tak ada. Jadi min ladun maksud tu khairul lakum. Tak dengar pasal bila gunah. Dan ni apa? Naqis ke kamil ni? Tanya balik. Tak apalah, duk online tak boleh nak tunggu jawapan kan. Kalau tidak boleh tunggu jawapan kan. Kalau dalam kelas ni kena tanya, kena jawab dah ni. Haji Rahim tera. Kamil kan naqis ni? Kamil lah. Kamil bila gunah. Okey, baik. Sebab idgham, sebab apa yang kita baca idgham ni? Untuk takhfif, untuk ringan. Takhfif ni ringan. Daripada kita baca min ladun berat, min ladun kita pergi izharkan nun. Contoh kalau kita baca izhar min ladun berat, min ladun mudah. Lagi mudah. Dari segi bahasa tu mudah sebut min ladun masuk tu. Min ladun maknanya kita meringkaskan percakapan. Kalau kita min ladun maknanya lidah tu nak kena liuk sana liuk sini sebelum nak masuk ke lam. Mir rasulin. Tak kena min rasulin. Berat. Itu sebab tu idgham ulama kata sebab apa adanya wujudnya idgham di dalam bahasa Arab dan juga ada dalam Quran untuk takhfif, untuk meringankan bacaan pada bacaan-bacaan tertentu. Summa karrirna. Syekh Sulaiman Jamzuri dia kata karrirna ni takrir, sifat takrir. Sifat takrir ni apa? Sifat bergetar yang ada pada hujung lidah ketika menuturkan huruf ra. Kita mau ada getar tu mir rasulin, tapi getaran tu janganlah bersangatan, jangan terlalu mubalaghah, kerana
getaran itu adalah satu getaran yang orang kata biasa saja, sekadar uruf saja. Mir rasulin, mir rasulin, jangan mir rasulin, mir rasulin. Begitu pula nampak bunyi pun kerah. Kalau kita kata tak ada getaran langsung, tak ada takrir, mir rasulin, itu pun satu bacaan yang kerah, yang tidak tepat seperti mana yang kita belajar daripada guru-guru kita. Raufur rahim, tak raufur rahim, ada getak sikit, dan jangan getak banyak sangat. Raufur rahim, tak nak masuk him tu, dia getak pun tak kena. Okey, baik. Faedah yang berikutnya, nak rasa faedah ni nanti kita akan baca pada pertemuan akan datang, insya-Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Persibu ada kata apa ni? Takat itu saja. Mudah-mudahan apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini mendapat manfaat kepada saya dan juga siapa yang mendengar. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.